Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih semua. Tajuk pembintangan saya dalam seminar kebangsaan Majlis Dekan Pendidikan Universiti Awam 2021 pada kali ini adalah berkaitan dengan orientasi matlamat pelibatan sukan atlet. Saya Muhammad Hafiz bin Ismail bersama dengan Nurul Hidayah Idris dari Sekolah Pendidikan Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan UTM. Baiklah, kita pergi kepada pengenalan. Pelibatan individu dalam sukan mampu meningkatkan potensi diri serta membantu individu tersebut mencapai kepuasan, keseronokan dan nilai yang terpuji dalam kehidupan. Jadi kalau kita lihat, atlet ini merupakan individu yang sangat berpotensi dan mereka telah melibatkan diri mungkin bertahun-tahun dalam sukan yang mereka minati dan sebagainya. Justru setiap atlet memerlukan matlamat yang jelas dalam sukan yang diceburi agar mereka lebih bersedia dan mereka juga boleh mencipta kejayaan dengan cemerlang dalam sukan yang mereka ceburi. Menurut Mat Yusof, Abdul Aziz dan Muhammad Rashid 2018, setiap pemain pasti mempunyai orientasi matlamat ketika menceburkan diri dalam bidang sukan. Jadi, benarlah kalau kita lihat atlet ini, mereka pasti mempunyai matlamat tertentu, orientasi matlamat tertentu mereka menceburkan diri ini dalam sukan yang mereka minati. Secara khususnya, orientasi matlamat ini dibahagikan kepada dua, iaitu orientasi matlamat ego dan orientasi matlamat tugasan. Jadi dalam kajian ini, saya memfokuskan kepada dua orientasi matlamat, iaitu orientasi ego dan juga orientasi tugasan. Baiklah, kita pergi kepada permasalahan. Yang pertama, orientasi matlamat atlet adalah penting untuk diketahui kerana ia merupakan faktor yang membolehkan seseorang atlet mencapai kepuasan dan kejayaan dalam sukan yang diceburi. Dengan mengetahui maklumat-maklumat penting ini, jadi ia membantu sebenarnya, membantu jurulatih, membantu juga pihak pengurusan, membantu juga atlet itu sendiri. Jadi mereka mengetahui adakah atlet itu tadi berada dalam orientasi matlamat ego ataupun orientasi matlamat tugasan, kerana pendekatan yang akan digunakan adalah berbeza mengikut orientasi matlamat yang kita dapati daripada kajian yang dilakukan. Justru maklumat berkaitan orientasi matlamat ini, pelibatan sukan dapat membantu para jurulatih dan pihak pengurusan merancang program yang sesuai, sama ada dalam bentuk jangka masa pendek atau jangka masa yang panjang. Seterusnya kita pergi kepada objektif. Yang pertama adalah untuk mengenal pasti corak orientasi matlamat dalam kalangan atlet lelaki dan perempuan. Jadi dalam kajian ini kita nak mengenal pasti apakah corak adakah mereka ini berorientasikan ego ataupun berorientasikan tugasan. Objektif yang kedua adalah untuk mengukur perbezaan orientasi matlamat dalam kalangan atlet lelaki dan perempuan. Jadi kita nak melihat adakah terdapat perbezaan orientasi matlamat dalam kalangan atlet lelaki dan atlet perempuan. Seterusnya kita pergi kepada metodologi kajian. Jika kita lihat di sini, reka bentuk kajian ini adalah berbentuk tinjauan, yang bermaksud kita hanya melakukan kajian, mendapat data dengan sekali saja, iaitu dengan menggunakan borang soal sidik. Kita collect data terus dan kita akan analisis data tersebut. Dan lokasinya adalah di kediaman atlet dan juga di tempat latihan. Ada yang sebahagiannya berada di tempat latihan, ada yang sebab PKP pandemik ni ada yang di rumah lah. Jadi tempat latihan ni ada yang indoor dan juga outdoor mengikut jenis sukan yang diceburi. Instrumen dalam kajian ini adalah menggunakan borang soal sidik, task and ego, sport questionnaire,
PEOSQ yang telah kita buatkan dalam bentuk Google Form dalam bahasa Melayu. Persimpulan kajian adalah persimpulan bertujuan, ya. Kita memang memilih untuk atlet-atlet Sukma Johor 2022 seramai 200 orang lebih, ya. Jadi sebelum kita melakukan kajian yang sebenar, kita telah melakukan sedikit kajian rintis untuk mendapat nilai kesahan, ya. Untuk mendapat kesahan setiap item ujian dalam instrumen yang kita gunakan. Walaupun instrumen PEOSQ ni telah mempunyai nilai kesahan dan perbezaan yang tinggi. Jadi kita buat juga. So kita dapati nilai kelompok alfa sangat tinggi lah, melebihi 0.6 yang telah ditetapkan lah, 0.6 ke atas, ya. Kelompok alfa agak tinggi, iaitu 0.8 lebih, ya. Begitu juga dengan orientasi tugasan dan juga orientasi ego. Baik, kita terus kepada metodologi kajian yang seterusnya, iaitu kaedah analisis data. Kita ada dua, iaitu analisis deskriptif. Kita akan membuat analisis berkaitan dengan mean, sesihan piawai, sebagainya. Dan kita ada analisis inferensi, di mana kita menggunakan independent t-test, untuk membandingkan, bandingkan nilai, adakah terdapat perbezaan yang signifikan, pada antara lelaki dan perempuan dalam atlet lelaki dan perempuan dalam objektif yang kedua tadi itulah, di mana objektif pertama kita menggunakan analisis deskriptif, Yang kedua kita menggunakan analisis inferensi. Adakah terdapat perbezaan yang signifikan, antara atlet lelaki dan perempuan dalam orientasi matlamat itu tadi. Baik, kita pergi kepada dapatan, iaitu analisis deskriptif. Kita lihat di sini jantina. Majoriti adalah lelaki, majoriti adalah perempuan, iaitu 52.3%. 115 adalah wanita, perempuan, dan 105 adalah lelaki, iaitu keseluruhannya adalah 220 orang. Bangsa Melayu majoriti 88 orang, iaitu 91.8. Manakala yang lain-lain adalah 18 orang, iaitu 8.20. Okey, seterusnya kalau kita lihat di sini umur 14 hingga 17 tahun adalah majoriti. 10 hingga 13 tahun sedikitlah, dan 40% adalah 18 hingga 21 tahun. Jenis pelibatan sukan, berkumpulan, kalau kita lihat kumpulan agak ramai, 55.5%, itu 122 orang. Manakala individu 44.5%. Seterusnya berkaitan dengan pengalaman sukan, kalau kita lihat 49% adalah melebihi daripada 6 tahun. 4 hingga 6 tahun adalah 29.10%, manakala 3 tahun ke bawah adalah 48 orang. Jadi kita lihat kat sini memang rata-rata atlet dalam kajian ini punya pengalaman yang agak luas. Mereka terlibat antara 4 hingga 6 tahun dan 6 tahun ke atas. Jadi atlet yang sangat berpengalaman dan sangat committed lah pada sukan yang mereka ceburi. Seterusnya dapatan analisis deskriptif, kalau kita tengok tadi, iaitu objektif pertama, mengenal pasti corak orientasi matlamat dalam kalangan atlet lelaki dan perempuan. Kita dapati corak orientasi matlamat tugasan lebih tinggi berbanding dengan orientasi matlamat ego, iaitu dengan tugasan adalah 26.71 nilai minnya dan ego 22.06. Jadi kita dapati bahawa corak orientasi matlamat atlet lelaki dan perempuan ni adalah lebih kepada orientasi tugasan. Di mana ia sangat pentinglah, sebab orientasi tugasan ini biasaannya atlet-atlet ini lebih matang, lebih ingin meningkatkan pencapaian mereka, ingin memperbaiki keputusan peribadi mereka, pencapaian peribadi mereka berbanding untuk menonjol ataupun bersaing sesama sendiri dan sebagainya. Tetapi mereka lebih committed untuk memperbaiki potensi diri dan meningkatkan prestasi dari semasa ke semasa.
Okey, seterusnya kita pergi kepada dapatan analisis inferensi, iaitu objektif yang kedua, mengukur perbezaan orientasi matlamat dan kalangan atlet lelaki dan perempuan. Kita nak ukur dan kita nak lihat adakah terdapat perbezaan. Jadi dapatan menunjukkan bahawa bagi orientasi matlamat ego, tidak terdapat perbezaan antara atlet lelaki dan perempuan dengan nilai signifikan 0.453. Manakala bagi orientasi tugasan, kita melihat terdapat perbezaan signifikan. Jika kita lihat nilai P tadi adalah signifikannya adalah 0.000. Jadi bagi tugasan, orientasi tugasan kita lihat terdapat perbezaan yang signifikan. Walau bagaimanapun dalam orientasi ego, walaupun tak dapat perbezaan yang signifikan, kalau kita lihat nilai minnya tadi ada sedikit perbezaan. Lelaki menunjukkan lebih tinggi iaitu 22.27, perempuan menunjukkan 21.88. Baik, kita pergi kepada perbincangan berdasarkan dapatan yang kita perolehi. Atlet Sumbang Johor 2022 didapati lebih cenderung kepada corak orientasi matlamat tugasan berbanding ego. Jadi itulah dapatan yang kita perolehi dan disokong oleh Rosli Syahdan 2017 dan Muhammad Arifin 2019 menyatakan bahawa atlet yang berorientasikan tugasan ini mempunyai penguasaan kebolehan serta minat yang tinggi dalam bidang sukan yang seiring keinginan dirinya sendiri. Jadi kita lihat kat sini kalau kita lihat tadi deskriptif pun kita melihat bahawa mereka melibatkan diri itu agak lama 3 hingga 4 tahun majoriti dan majoritinya lebih daripada 6 tahun. Jadi di situ mereka telah melalui beberapa fasa mungkin pelibatan di awalnya tu mungkin mereka bercorak ego. Jadi bila mereka dah lama, pelibatan mereka tadi adalah berorientasikan tugasan. Mereka lebih memahami sukan yang mereka ceburi, mereka ingin meningkatkan prestasi dalam diri mereka, prestasi yang terbaik yang mereka boleh lakukan. Jadi ini sangat penting dan sangat baiklah jadi maklumat ini akan membantu coach nanti. Jadi hasil dapatan kajian juga menunjukkan bahawa terdapat perbezaan yang signifikan bagi corak orientasi matlamat tugasan dalam kalangan lelaki dan perempuan So, ada terdapat perbezaan lah jadi ini dapatan-dapatan ini sebenarnya akan membantu coach untuk merancang ataupun membina corak latihan yang lebih baik ataupun lebih spesifik kepada kumpulan-kumpulan yang tertentu supaya prestasi mereka ini lebih meningkat. Seterusnya, mereka lebih bersifat bersungguh-sungguh dan tidak membandingkan prestasi diri dengan orang lain, malah membandingkan prestasi diri sebelumnya. Jadi ini sangat baik bagi kategori atlet yang berada dalam orientasi tugasan. Mereka ini lebih bersifat bersungguh-sungguh. Jadi komitmen yang mereka berikan sepenuhnya kepada sukan yang mereka ceburi. Dan mereka tidak membandingkan prestasi diri dengan orang lain, tetapi mereka membandingkan dengan pencapaian diri mereka sendiri. Maksudnya dia nak buat personal best dan sebagainya. Dari hari ke hari mereka akan cuba memperbaiki. Hasil kajian ini sangat berguna kepada macam saya beritahu tadi lah, kepada jurulatih dan pihak pengurusan dalam merancang latihan ataupun objektif atau juga sasaran yang sesuai agar atlet tidak terbeban dan mampu menunjukkan prestasi yang cemerlang. Sebab pelibatan dalam sukan ini, kalau kita lihat kalau kita meletakkan sasaran yang terlalu tinggi dan sebagainya, ia akan memberikan tekanan kepada atlet itu tadi. Walau bagaimanapun, sekiranya kita dapat mengetahui orientasi matlamat mereka ini dalam bidang sukan ini, so kita dapat sedikit sebanyak memberikan ataupun menyusun strategi yang lebih baik untuk mereka supaya prestasi mereka itu pada masa akan datang ni akan lebih cemerlang. Dengan itu, sekian dulu pembentangan saya. Terima kasih di atas perhatian dan juga masa yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih.